Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua sidang penonton, kepada pengikut-pengikut Facebook Book Surgeon. Jadi seperti mana kita umumkan pada kemarin tadi kita umumkan pada malam ni kita akan adakan satu sesi bedah buku live di Facebook Book Surgeon, di mana kita akan membuat bicara buku berkaitan dengan buku yang ditulis oleh saudara Hafiz Latif. Ini dia bukan buku, dia buku atau Zain. Zain. Kita lebih panggil dia sebagai Zain lah. Ini kalau tengok kat sini tajuk dia coret-coret. Kita akan mulakan sebentar saja lagi dalam pukul 9 malam pada hari ini. Dan bersama dengan saya, kalau tengok kat sebelah kita ada Big Boss Book Surgeon lah. Buat julung-julung kali kita bergandingan bersama di satu lokasi yang sama. Dan untuk makluman, pada malam ni kita bersiaran langsung di kedai buku M-Bookstore oleh penerbit USM, di mana lokasinya di dalam bersebelahan Dewan Budaya dan juga berhadapan dengan Pusat Seni. Jadi sekiranya kalau ada pengikut atau pesidang yang menonton kita pada malam ini, kalau kata berkesempatan boleh hadir sebab ke M-Bookstore ni, di mana operasi jualan buku dimaklumkan setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 10 pagi sehingga pukul 3 petang. Boleh dapatkan pelbagai buku judul ilmiah yang menarik yang diterbitkan oleh penerbit USM di M-Bookstore. Okey, berbalik pada topik kita pada malam ni. Jadi saya ingat mungkin kita buat ni secara habis santai lah kot. Memang habis santai. Habis santai saja. Di mana saudara Big Boss kita ni, saudara Zaidi, antara pembaca yang telah menyelesaikan pembacaan Zain ini, coret-coret oleh saudara Hafiz Latif. Jadi pada malam ni kita akan dengarkan sedikit kupasan beliau terhadap buku ini. Sedikit sebanyak mungkin boleh memberi manfaat kepada semua sidang penonton pada malam ini, insyaAllah. Jadi untuk permulaan ni, mungkin soalan pertama yang saya nak ajukan kepada Big Boss saya hari ini adalah, mungkin boleh ceritakan sedikit kot tentang apakah intro tentang Zain, coret-coret, yang saya kira buku terbaru yang di-launch oleh saudara Hafiz Latif, iaitu Presiden BookTube Malaysia sendiri, di PBA KL 2022 baru ni. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua, insyaAllah. Terima kasih juga kepada penerbit USM atas kesudian nak bagi tempat, nak kita bagi pinjam tempat untuk kita bedah buku pada malam ni. Kalau siapa-siapa yang dengar ni, kalau dengar suara tak ubah clear ke ataupun video kami dah tak diubah lah, memang macam tu dah kualiti dah. Kalau macam dengar suara clear atau tak dan sebagainya, tolong komen, dan kita kalau sesuai ada soalan kalau nanti kalau macam ada soalan yang sesuai, nanti kita akan up soalan Nazli tadi tentang intro sikit kot pasal buku ni kan, pasal Zain ni. Kita tengok daripada segi individu tu lah, individu yang menulis Zain ni. Walaupun kita kata Zain ni sebagai satu Zain yang baiklah, dia macam kita kata muka surat dia 40 je rasanya. 40 muka surat. Kita panggil dia sebagai Zain, dan mungkin ada setengah orang dia tak panggil sebagai buku. Kita kata yang ni Zain semata-mata. Macam bukan buku dan sebagainya kan. Semacam itu kita letak di sebelah. Cuma manfaat yang ada dekat dalam buku ni. Sebab penulis yang tulis buku ni adalah orang yang berkecimpung dalam bidang buku, perbukuan dengan agak lama. Dan bila saya pergi sembang sendiri dengan dia waktu PBKL. Saya dengan Syazwan pergi jumpa, sembang dengan dia over a cup of coffee. Saya sembang. Sebenarnya pengalaman yang dia kongsikan tentang buku tu memang satu benda yang bagi saya eye opener lah. Sebab orang yang berkecimpung dalam bidang buku ni sudah sekian lama, dan kemudian dia mencoretkan, sebab tu dia guna coret kan. Dia mencoretkan dia punya pengalaman dia, mencoretkan pengalaman, dan dia macam cerita suka duka, dan dia even expose benda yang dulu kita rasa macam contohlah macam kita rasa macam betul ke
kita duk rasa macam benda tu ada dalam perbukuan ni, dalam bidang-bidang perbukuan ni, tapi sebenarnya macam sebenarnya tak ada macam tu, dan dia expose benda-benda baru. Dan sebenarnya daripada situ ada juga mungkinlah sebahagian kalau boleh saya tambah sikit, sebahagian benda yang dia expose tu dan dia suarakan kritikan tu, dan kritikan tu dari segi orang yang dengar cakap dia, adakah akan bertanya semula soalan dan sebagainya, ataupun hanya sekadar menelan daripada dia semata-mata. Itu antara benda-benda dia lah yang kita akan sentuh sekejap lagi. Kalau nak sebut intro lagi sebenarnya kita sebut tu sebagai penutup intro. Sebagai penutup intro, Bang Pis kena tulis banyak lagi buku ataupun zain. Ni aku ulang lagi sekali Bang Pis, sebab penulis dia ada event malam ni. Dia ada event malam ni dengan family apa semua, so macam dia akan tengok lepas pada ni. Suka untuk saya katakan di sini, Bang Pis kena tulis banyak lagi zain, banyak lagi buku, cerita pasal benda-benda pengalaman yang dia dapat dekat Turki dan sebagainya. Dia kena cerita banyak lagi sebenarnya. Dia cerita supaya kami yang mana baru masuk dekat dalam industri buku ni boleh tumpah manfaat. Itu untuk intro sikit, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Pak Di atas sedikit pengenalan kepada zain yang ditulis oleh saudara Hafiz Latif ini, coret-coret. Saya actually tak ada lah, boleh katakan baru jugalah mengenali saudara Hafiz Latif. Sebab sebelum ni ada mengenalikan program bersama, dan lepas tu kita gathering dalam BookTube Malaysia, ni lah Persatuan BookTube Malaysia dan sebagainya kan. Dan kalau kita melihat sendiri biodata Hafiz Latif, saya kira beliau pun bukanlah orang yang biasa-biasa lah. Kan biasa-biasa. Boleh bersetuju dengan saya dengan sebab jumpa sendiri kan. Dan saya pun pengalaman pertama berjumpa secara fizikal ada di PBAKL baru ni. Dan saya ingat selepas tu beliau ada satu ditemu ramah oleh Astro Awani, saya tak ingat. Ada satu sidang bersama Awani. Banyak kali juga Ustaz Awani. So saya kira penulis ni memang seorang yang orang kata berpengalaman luas lah dalam industri buku, dan membawa satu kira sebagai naratif baru ataupun image baru dalam menghidupkan suasana buku di Malaysia itu sendiri. Okey, kita kembali kepada kupasan berkaitan dengan zain coret-coret ni. Mungkin Pak Di boleh story dekat penonton-penonton yang ada pada malam ni. Apakah isu utama ataupun apa kepedulian penulis zain ni terhadap apakah tujuan asal dia menulis zain ni, ataupun isu-isu yang disentuh di dalam zain ni yang mungkin boleh dimanfaatkan ataupun boleh dihebahkan kepada orang ramai pada hari ini. Okey. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kalau nak tanya pasal tujuan, mungkin dia tak jelas sangat macam dia nak sentuh tentang apa. Cuma kita boleh tahu kata penulis dia mencoretkan artikel-artikel dekat dalam zain ni, dia nak mengetengahkan tentang isu buku lah, of course. Isu buku sebab benda yang dia bergulat dalam dia, dan kita boleh kata penggiat industri full time bila menulis tentang industri yang dia sedang bergiat di dalamnya, mestilah dia nak bawa mungkin kesedaran ataupun dia nak cerita benda-benda yang tersembunyi dekat dalam industri pembukuan, ataupun benda apa struggle seorang penulis. Tu antara ada yang disebut dekat dalam buku ni. Mula-mula kita boleh tengok tentang penulis, lepas tu dia saya ada list down kat sini sikit-sikit. Dia abang tentang penulis, dia abang penulis ni nak kena tulis benda yang orang suka dengar ke, ataupun benda yang tu kita boleh bincang lebih lah, macam mana penulis nak survive. Dia kena cari apa yang dipedulikan ke oleh pembaca. Lepas tu dia boleh macam mana dia letak quote tentang penting ke orang yang membedah karya ni, booktubernya sekarang, booktokers ke, orang yang bookster grammar ke, penting ke geng-geng ni pun semua. Lepas tu adakah karya yang tak diperkatakan tu dia akan hidup lagi ke dan sebagainya. Itu antara benda yang disentuh, dan disentuh juga of course tentang industri buku yang kita duk kata industri ni apa dia kan. Lepas tu ada juga benda yang dia dedahkan personally untuk saya secara peribadi.
Saya baru tahu benda tu ada. So macam dia dedahkan info baru untuk orang macam saya lah, baru masuk, baru join bedah buku dan sebagainya. So macam rasanya dia lebih kepada pendedahan awal. Kalau macam nak jawab soalan Nazli tu, dia lebih kepada tujuan dia tulis buku ni macam ataupun Zain ni, dia lebih kepada nak buat pendedahan awal tentang uh, industri buku ni untuk newbie. Misalnya lah. So macam orang baru masuk dunia buku, lepas tu tengok apa struggle dekat dalam dunia buku ni, penulis tu apa dia, lepas tu dia akan tengok, oh okey, ini peluang-peluang yang ada dekat dalam industri buku yang mungkin kita boleh masuk lebih dalam lagi, insyaAllah. Yang tu lah, kalau macam nak tanya pasal kepedulian menulis. Okey, baik. Terima kasih Pak Di. Itu sedikit perkongsian beliau terhadap apa kepedulian penulis terhadap means tujuan utama penulis mengarang buku inilah. Jadi kat sini saya membuka sebarang soalan. Waktu kita ada penulis sedang ni sedang menonton . Okay. Kita membuka sebarang soalan yang ingin diajukan kepada siaran langsung ni. Jadi sebarang soalan boleh terus ataupun boleh diajukan di ruangan komen. Jadi kami akan membaca. Dan saya perasan tadi Pak Di ada satu soalan daripada saudara Hasif Haikal. Dia kata, Zain ni apa benda bang? Saya tambah benda lah, dia tak tanya benda. Dia kata, Zain ni apa dia bang? Mungkin Pak Di, saya rasa tadi Pak Di dah sentuh sikit sebenarnya Zain ni, tapi mungkin sekali lagi lah kot. Boleh Pak Di jelaskan sedikit apa yang Pak Di faham. Okey, yang ni bukan definisi daripada buku lah, sebab Bang Pis sendiri dia ada tulis buku tentang dia ada tulis Zain ke buku, tak ingat lah. Sorry Bang Pis kalau aku bagi info silap. Ada tulis macam how to, macam buku tu lebih kepada how to write a Zain. Macam tu lah lebih kurang. Zain ni sebenarnya kita kata buku ringkas. Senang cakap buku ringkas, sebab dia definisi buku ni kalau tak silap lah, dia macam dia ada bagi tahu berapa banyak muka surat yang kena ada, baru kita panggil sebagai buku. So macam Zain ni adalah buku ringkas, himpunan artikel ke yang kita letak sikit-sikit, dan mungkin tak cukup untuk kita katakan sebagai buku. Tapi kalau kita tanya diri sendiri, kalau akulah kau akan kata Zain ni pun buku juga. Untuk saya secara peribadi lah, macam buku lah juga, cuma kita kata buku nipis. Buku yang nipis, yang kalau macam ni 40 muka surat, dia mungkin tak capai beratus-ratus beribu macam novel ke apa semua lah. Itu untuk jawapan ringkas lah. Okay, terima kasih pada saudara yang bertanya, saudara Hasif Haikal. So sedikit penerangan tentang Zain. Yang ni secara mudahnya kita ambil Zain ni buku nipis lah. Buku nipis. Okay. Saya sempat juga tadi, sebenarnya ni tadi pun saya baru pegang buku ni. Saya baru sempat membelek lah beberapa muka surat buku Zain coret-coret ni. Dan antara yang saya kira sebagai satu poin yang cukup menarik ni dekat muka surat nanti, kalau kata ada ada penonton yang membeli ataupun mendapatkan buku ni, di muka surat 13, yang ni saya sempat baca, yang ni yang dia punya headline dia adalah Cipta Naratif Baharu. Cipta Naratif Baharu ni, yang ni saya ambil kita naratif yang biasa dilemparkan ataupun diberi kepada penggiat-penggiat buku ni, bolehkah zaman sekarang ni nak menjual buku? Adakah orang sekarang membaca buku? Sejauh mana industri buku ni boleh terus kekal berbanding industri-industri lain lah, industri makanan ke, industri filem ke? Dan apa yang saya kira kat sini kita listkan benda yang real lah sebenarnya, mungkin saya kira orang perlu tahu naratif-naratif baru ni, berbalik pada naratif baru ni. Sebagai contoh, kita senaraikan beberapa kisah-kisah kejayaan yang berlangsung, yang berlaku dalam industri buku ni. Contoh macam yang paling popular, penerbit Jejak Tarbiyah dalam cubaan menghasilkan buku digital e-book pertama berjaya menjual 400 unit. Penulis yang fiction yang tidak asing lagi, saya rasa Book Saja pun dah kerap membuat resensi buku dia, iaitu Tuan Hilal Ashraf. Kalau mengikuti Tuan Hilal Ashraf punya perkembangan sepanjang PBA KL 202 ni, memang salute lah. Kita tak expect sampai tahap tu lah. Maksud dia bukan sekadar orang membeli, sampai satu tahap orang menawarkan satu tawaran untuk membuat filem, animasi, disebabkan starting dia adalah karya-karya buku.
So itulah kita kata mungkin selama ni itulah industri buku yang mungkin yang perlu kita huraikan lebih banyak. Ni banyak lagi lah kalau kat sini lebih kurang banyak kejayaan. Yang paling obvious saya rasa PBAKL lah 2022 yang saya rasa kira-kira hari terakhir tu boleh kata kita kumpul-kumpul tu boleh dapat lebih kurang 1 juta orang ni yang hadir ke ini. So itulah industri buku kita. Mungkin Pak Dia ada sedikit kupasan berkaitan dengan naratif-naratif baru ni ataupun apa yang berkaitan dengan industri buku di Malaysia sikit. Okey, lupa nak beritahu bila kita sembang pasal Zain ni, saya akan gabungkan benda yang kami sembang. Benda yang saya dan Syazwan bersembang dengan Bampis pada waktu kami bertemu pertama kali di PBAKL, dan waktu tu dah sembang macam dah kenal 10 tahun sebab dia orang yang sangat senang nak approach, senang nak sembang dan sebagainya, dan sembang juga dengan Kak Ija, isteri kepada Bampis. So perkongsian pada malam ni bila kita bersembang pasal Zain dah, saya akan masukkan sikit benda yang kami dapat juga waktu sembang dengan Bampis tu. Okey. Kalau nak tanya pasal cipta naratif baru apa semua, orang yang menonton perkongsian daripada Bampis akan tahu benda ni dah disebut banyak kali. Bampis dah sebut banyak kali dah. Jangan salahkan pembaca, jangan salahkan jangan kata orang tak baca buku dah lah ni. Lepas tu cipta naratif baru tu maksudnya antara lain adalah kita nak struggle dengan buku fizikal saja ataupun kita nak digitalkan buku kita tu. Tu memang kita akan tengok kalau perkongsian daripada Bampis memang dia akan sebut. Dia akan sebut tentang digitalkan buku, share berani ke tak kita nak ubah cara kita promosikan buku, dan dia selalu jadi perbahasan yang tak sudah. Ya, betul. Pimai-pimai pun dia akan pusing kat tu juga. Lepas tu saya suka kalau boleh quote daripada Zain ni, kita baca sikit sebab memang cara kita bedah macam tu. Kalau tengok dekat dalam buku surat 18, boleh jumpa perkataan Bampis. Dia kata seperti kata-kata yang selalu berulang-ulang pengucapannya, tiada yang baru di bawah mentari ini. Kita masih mengorbit kepanasannya dan sesekali menerima gerhana yang tidak lama. Tinggal kita yang harus menggubah waktu. So benda tu dia sentuh dalam artikel dia yang bertajuk naratif dan siklus industri kandungan. So benda tu memang benda tu kita katakan sebagai duk bincang benda sama. Kerana adakah orang ni duk baca buku, orang lain ni duk baca buku ke apa semua. Tapi sekarang ni kita kena terima hakikat. Promosi kena terus. Memang pembaca tu ada. Jenis bacaan mungkin versatile, mungkin lain-lain. Tapi orang baca tu ada, dan apa cara kita nak promote, dan adakah kita nak bitter ataupun kita nak berkelakuan macam baiklah kot. Kalau kita nak sarkastik dalam kita mempromosikan pembacaan buku, ataupun kita nak approach, promote, bagi tahu kat orang baca buku ni elok dan sebagainya, dan kita tunjuk hang baca buku, benda ni yang hang dapat. Kami komuniti pembaca buku, benda ni yang kami ada. So macam kadang-kadang bebai juga Nazli, kadang-kadang tu macam bukan kadang-kadang lah bebai juga lah, memang bebai lah macam dia anak tiri kan. Ya betul. Macam contohlah kita terus masuk pada pasal industri. Antara yang sempat saya dan Syazwan duduk sembang dengan Bampis, tanya, okey, sesuai ke perkataan industri tu kita letakkan dengan buku? Bampis boleh verify soalan ni aku tanya kat hang lah itu kan. Macam betul. Macam tanya sesuai tak kita letakkan perkataan industri tu dengan buku? Dan dia kata wujud ke industri buku ni sebenarnya? So macam kita tengok dekat dalam corak-corak ni ada tentang wujud ke tak industri buku ni, muka surat 23. Yang ni kita petik kata-kata daripada Zamri Muhammad. Dia kata okey, ni Bampis tulis lah. Dia kata sebelum menyelami lebih jauh tentang beberapa komuniti penulis pembaca yang ada, memetik tulisan Zamri Muhammad di Facebook beliau, istilah industri buku, penutup kata lah. Okey, dia kata sebenarnya tidak diiktiraf. Dia kata istilah industri buku sebenarnya tidak diiktiraf oleh kerajaan berikutan kekaburan dari aspek pengkategorian dan hala tuju nasional yang tidak konsisten. Istilah industri buku digunakan oleh agensi perbukuan, penerbit, pekedai dan persatuan penerbit dalam kerja-kerja politik perbukuan seperti penekanan kepada dasar, suntikan dana kerajaan dan polisi. Istilah yang dapat digunakan oleh penulis pada waktu ini adalah komuniti perbukuan.
Bayangkan kita duk sembang pasal industri. Bila kita sembang dengan orang industri sendiri, kita tanya, bukan Bampis dia cakap benda tu. Quote daripada Zamri Muhammad pun, orang yang bagi prakata dekat dalam Zain ni juga. Sebenarnya industri tu tak wujud. Kira, dan lebih menyedihkan kalau macam kita tengok, kalau saya boleh quote lebih lagi daripada Zain ni, di bahagian prakata tu pun ada benda-benda yang menyedihkan lah bila macam kita baca. Contohlah kan, muka surat 8. Petikan daripada memorandum daripada Persatuan Penerbit Melayu yang dibentangkan pada Kongres Malaya ketiga mengenai bahasa dan tulisan Melayu pada tahun 1956. Tahun 1956 lagi. Dah disebutkan benda ni lah. Tentang menganaktirikan tu. Okey. Saya baca yang last kali tu lah. Contoh kita kata, keadaan ini menunjukkan bahawa sejak dahulu sehingga ke hari ini, keadaan dan jasa pengorbanan para penerbit itu boleh dikatakan tidak mendapat perhatian pemerintah, tidak mendapat galakan dan pertimbangan, tidak dapat kerjasama dan bersefahaman daripada mereka, kerana terang-terang mengutamakan penerbit itu dibuat oleh mereka sendiri dan mencetaknya pula dihantar ke luar negara. Nak baca tentang kenyataan tu ada dekat dalam Zain ni, boleh beli daripada Bampis, Legacy Ohad, boleh tengok. Dan kalau kita baca betul-betul kenyataan tu, menyedihkan tentang industri buku ni. Macam kita duk kata, industri buku apa, PBAKI tiap-tiap tahun. Lepas tu penganaktiran tu dari segi dananya dan sebagainya, adakah dana daripada kerajaan? Kami tak apalah, kami boleh sebut teruslah buat sejen lah. Kami heran pun, kami bukannya ada kena mengenal tender dengan kerajaan ke apa. Kami boleh sebut lah. Kalau pemain-pemain industri mungkinlah kot tak boleh nak sebut secara vokal, tak boleh nak sebut straight kan. Macam yang duk dibangga-banggakan tu industri, tapi sebenarnya dia nak tirikan macam tadi kata cetaknya dihantar ke luar negara dan sebagainya. Nampak macam menggalakkan orang baca, nampak macam nak tolong industri buku ni sendirilah, kira pejuang-pejuang swasta lah, of course. Tapi bila macam tengok realitinya, mungkinlah dari segi pendanaan tu. Dan sebelum saya conclude point ni, yang mungkin akan mungkinlah ada orang tak setuju ke, komen je, tak apa. Mungkin saya silap, saya akan tarik balik lah, ataupun saya tak tarik balik. Kan, macam pasal dana, modal dan sebagainya, sampai ke statistik pembacaan. Tengok dekat dalam Zain ni pun, bukanlah kita nak salahkan penulis, bukan kita nak salahkan penulis. Memang statistik tu dia tak up to date. Statistik tentang kadar literasi. Try Google. Try Google sekarang? Kira nak kata macam statistik tu tak up to date. So ada satu badan untuk cerita, untuk buat kajian berapa banyak orang membaca di Malaysia. Statistik tu semua nak kena tengok statistik yang lama-lama. Sebab kita di Busejen pun sebenarnya pernah juga nak sembang pasal benda ni dan cuba cari. Ada data NST, ada data yang lama-lama, 2000 berapa belah. Ni kadar pembacaan di Malaysia, berapa orang baca, berapa seorang pembaca baca berapa banyak buku. Apa benda ni kalau nak kata industri buku ni dah lama, pasti pun tak boleh update benda yang kajian-kajian lain tu up to date je. Kalau kita tengok scientific research ke jurnal apa semua, yang tu ada dia punya revise dia. Tapi bila main tentang industri buku, nak kaji benda tu, mana data dia? Takkan aku nak kena harap dekat orang company buku yang swasta ni umum. Okey, aku jual banyak ni. Kira keuntungan banyak ni, aku jual banyak ni. Kita nak ukur berapa banyak bilangan buku yang dijual tu, kita nak ukur kata ni tanda dia orang kita banyak membaca. Padahal satu kajian nak kena buat, dan nak buat kajian ni bukan dia modal yang lewat macam kami dia kena ada duit dia macam kita kata industri perbukuan ni, industri yang tak boleh bagi menguntungkan dari sudut orang kata material lah kot. Dia maybe akan menguntungkan dari sudut kepandaian, tapi dia tak ada dari sudut materialistik, keuntungan lah, menjana kewangan ke macam mana dia. Persoalan tu dia akan main kepada bolehkah kita jual buku ni, adakah kita jual buku ni sama macam kita jual ilmu. Macam tu lah kot kan. Perbahasan tu pun antara benda juga. Tapi sempat utarakan benda tu dekat Kak Ija dengan Bampis, dia dalam keadaan soalan je. Kira macam kata tu belum lagi kita sembang pasal adakah boleh kita menjual buku, adakah kita menjual ilmu tu sendiri. Ni pendapat peribadi lah. Pendapat peribadi. Mungkin I will give you guys a silly example dulu yang macam tak ada kena mengenal. Lepas tu kita akan relate balik dengan soalan ni. Kalau melalut tolong tampak kepala ke apa.
Tolong kita. Sila kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, contoh dalam bidang saya sendiri, farmasi. Okay, dalam bidang kesihatan. Kita katakan kesihatan tu hak semua orang. Kita tak boleh jual beli kesihatan. Tapi bila mai nak ubat dan sebagainya, benda tu dia ada kos. Dia ada kos. Dia ada benda yang kita kena bayar. Dan adakah pada waktu tu kita kata, oh dia ni jual ubat farmasi community macam aku community pharmacist. Aku jual ubat. Adakah aku jual kesihatan? Tak, aku tak jual kesihatan. Aku jual ubat tu maksudnya aku jual material segala usaha, lepas tu segala counselling yang aku kena bagi misalnya, dan aku menyediakan persediaan untuk memberikan ubat tu pun satu benda usaha juga yang kita bolehlah bagi kita kata kita bagi kredit ataupun kita bagi imbuhan sikitlah. Kalau untuk buku tu sendiri kita tengok nak jual, nak cetak, idea lagi. Kawan tu tulis, dia tulis punya lama, dia nak bukukan, baca manuskrip ulang kali. Lepas tu kalau macam manuskrip kena reject ke apa semua, tak ada takkan kita tak boleh nak fikir benda ni bolehlah kita bagi imbuhan untuk usaha-usaha yang mereka buat ni. So macam kita bagilah penghargaan tu. So dia tak timbul isu ampun ni jual ilmu, bukan jual ilmu. Kita jual salah satu ikhtiar nak mendapatkan ilmu. Silalah. Tak ada masalah pun benda tu. Sama lah macam kita jual ubat. Macam sebenarnya soalan-soalan muhasabah ni ada dalam kepala otak. Dia boleh je nak ditanya-tanya dan kita boleh nak jadi bitter about the situation. Kita boleh kata apa ni jual buku. Kan? Tapi tak, realitinya tak. Nak cetak buku kena ada duit. Nak digitalkan buku kena ada duit. Daripada segi hak cipta kena ada duit. Nak promote, nak buat live macam ni pun semua pun memang kena ada duit. So macam boleh je nak letak duit tu sebagai imbuhan. Tapi dia ada syarat kat situ lah. Jangan polo lah gila-gila punya hanya semata-mata pasal duit. Cetak buku entah apa-apa, buat buku copy paste apa semua, jual semata-mata sebab benda ni jual, benda ni laku keras, tak ada masalah. Yang tu dia main pada sudut etika pula. Sama macam jual ubat Hamim jual ubat macam mana pun, counselling proper yang tak bagi apa semua tu, orang lingkup dari segi kesihatan fahamkan boleh tanggung benda tu kesan-kesan buruk tu. Macam jual buku kalau macam sampah yang kita bagi dalam buku tu sampai kepada masyarakat tu ambing dalam masalah pemikiran dan sebagainya, kita nak salahkan siapa lagi melayankan benda-benda yang dia baca, benda-benda yang dia dengar apa semua. So macam mana nak kata, saya ambil kesimpulan dia keseimbangan di antara memasarkan secara komersial dan juga menyampaikan, meluaskan ilmu kepada betul keseimbangan lah. Kira wasatiyah tu is always the best solution lah sebenarnya. Okey, baik. Sebelum tu saya tengok kat sini dalam live kita ada beberapa penonton menanyakan soalan. Ibnu Abdul Jalil, apa maksud suatu terbit? Dekat bawah tu saya rasa Abang Pi dah jawab dah. Okey, terbit sendiri, self-publish. Itu jawapan dia. Daripada kita punya Abang J kan? Abang MJ. Abang MJ kata kat sini ada satu soalan. Kenapa penulis kenapa penulis mengelaskan naskah ini sebagai zain dan bukan non-fiction? Saya tengok ada Abang Pi jawab tak? Tak ada. Okay, Pak Din ada nak jawab soalan ni? Abang MJ selalu main soalan-soalan yang best lah. Dia kata kenapa penulis mengelaskan naskah ini sebagai zain ataupun zin dan bukan buku non-fiction. Jujurnya memang kena tanya penulis sendiri lah. Tapi ni mungkin pendapat peribadi saya lah, Abang MJ. Kalau buku non-fiction, dalam kepala otak saya benda tu dia lebih kepada ilmiah, perbahasan yang berat. Dia kena bagi sumber rujukan yang gila-gila, macam jurnal lah, apa benda apa semua kan. Tu macam mungkin lah itu kita boleh kata sebagai non-fiction, benda yang ilmiah, benda berat. Yang ni zain, dia light, dan dia lebih kepada artikel pengalaman dan sebagainya. So macam mungkin istilah zain tu dia agak lebih cocok kalau kita nak letakkan dengan hasil tulisan awal Bang Pis ni. Betul. So macam tu pendapat peribadi lah. Okey, ada lagi soalan daripada Ibnu Abdul Jalil. Industri buku ni lebih sesuai dimasukkan ke dalam industri kreatif ke? So macam takut nak jawab soalan tu sebab kita bukan orang industri kan. Betul. So sorry saya kena skip soalan tu. Okey, tak apa.
daripada Hazayani Zakaria. Adakah buku yang ada pendaftaran ISBN secara automatik akan diletakkan di perpustakaan untuk dibaca dan dipinjam oleh pembaca? Nazli boleh share pengalaman? Oh. Okey, baik. Berkaitan dengan soalan ni, sebenarnya okey, ni saya kira saya ceritakan sedikit pengalaman peribadi dan masa kita terbitkan buku pertama kan secara buku secara pertama proper. yang proper. Secara proper daripada Book Surgeon. Yes. Yang ni yang bertajuk Zimam, Zimam Tragedi Transisi tahun lepas, saya ingat saya. So once kalau nak mendaftar ISBN tu, syarat yang masuk ISBN ni yang kita faham adalah dia macam IC lah. IC untuk buku tu sendiri. Means buku tu didaftarkan secara legal ataupun didaftarkan secara official, ada surat beranak dan sebagainya. Satu lagi ISBN dengan PDP, pendaftaran dan pengkatalogan. Di mana kalau kita ambil buku yang didaftarkan, benda tu akan ada di awal lah, di awal muka surat tu dia akan tulis kat situ. Ya, bila kita membuat pendaftaran, once perpustakaan akan minta, seingat saya dalam ni lah PNM, Perpustakaan Negara, dia akan minta 5 naskah dan tu diberi. Jadi secara detail saya kurang pasti, yang tu mungkin ada orang lain yang berjawab kot. 5 naskah tu dia mungkin akan ada pecahan-pecahan lah, tapi yang saya pasti memang dalam 5 tu memang akan diletakkan di dalam perpustakaan, so dia akan dimiliki oleh perpustakaan lah. Memang akan dibagi free. Memang setiap kali pendaftaran dibuat, perpustakaan memang akan ambil. Okey, adakah perpustakaan menerima Zine? Wallahualam, saya bukan orang library. Tak benar, tak benar. Tak ada jawab sana. Tekan ni biasa tengok apa je Zine dekat library. Tak biasa sana. Kalau macam dekat USM dulu dah, nama dia ada satu badan ni lah. Mereka buat Zine pun tak rasa dia buat secara legal sampai masuk dalam library lah. Setak lah. Sebab first saya pun macam masa ni first time kot secara peribadi saya dengar Zine yang didaftarkan secara proper kan. Sebab sebelum ni kita tak tahu, mungkin kita punya circle dulu. Kita tak tahu dah. Kita tak tahu kan. Tapi setakat ni belum pernah lagi lah kami jumpa yang kata Zine ni. Mungkin kalau ada orang library yang dia tahu lah sana. Ini bukan buat kolor lah. Pendapat kami, pengalaman peribadi ya. Walah. Ni Abang MJ ada satu lagi soalan. Soalan kedua. Ada penerbit yang kombokan buku fizikal dengan buku e-book pada harga yang cun. Apa pandangan panelis jika kita menormalisasikan benda ini? Waima buat geng suara terbit. Banjir pun buku masih ada, tertinggal buku pun ada naskah nak sambung baca. Maksud dia combo buku, yang saya faham buku tu tajuk yang sama kot. So diberi dalam 2 bentuk, satu bentuk fizikal, satu bentuk e-book. Mungkin Pak dia ada pandangan. Okey, baik. Kalau ni kita sembang bisnes lah. Kalau kita sembang bisnes tu macam kira kalau ada dana, kalau macam cukup dana, tak apa, tak ada masalah buat macam tu pun. Kita kata kalau macam ada dana yang cukup, boleh buat sekali kan, kita orang beli benda tu terus dah ada e-book dah dan kita bagi harga yang cun, tak ada masalah. Silalah sebab benda tu better. Dan yang ni kita puji lah salah seorang kawan-kawan lah macam dalam industri yang saya pernah perasan dia buat benda ni. Dia tulis buku tu, dia publish, dia jual bentuk fizikal. Lepas daripada tu untuk sekian-sekian waktu yang lama, dia ambil buku tu PDF version kot. Dia upload dekat dalam blog dia, kita boleh download. Ni kita bagi kredit lah ni. Kalau saya tak silap lah, kalau silap sorry. Sahabat kita Ben Sali Republic Buku, dia ada kot buku dia yang dia upload benda tu PDF. So macam yang tu dari segi tu kita rasa macam okey lah, kira macam dia memang betul-betul nak bagi orang baca buku tu lah. Tapi dia mungkin ada reason yang lain, tapi kita bagi kredit pada how generous he is bila dia bagi benda tu lah. Bila macam dia dah jual benda tu dah lama, dia upload sebagai PDF. Dia kalau kita ambil benda ni one step further, contoh lah kan geng-geng yang publish, bukan geng lah, ni kira orang-orang yang publish journal, scientific journal yang mereka make a profit out of it. Dia macam benda tu nampak keuntungan kan, kira macam yang tu mungkin kot akan dipertikaikan dengan lebih dahsyat lagi sebab hang nak pandaikan orang dengan scientific journal tu, orang tu publish kat hang apa semua, lah kali bila dia nak dapat artikel yang dia buat sendiri, dia mungkin kena bayar. Tu macam isu yang panjang lah benda tu, isu yang panjang. So, macam ni aku bukan nak promote Sci-Hub lah. Aku sebut lah, jangan lah. Aku tak promote Sci-Hub lah, aku tak promote.
Tapi benda tu, isu-isu ni semua memang wujud, dan kalau ada penerbit yang boleh buat macam tu, dia boleh sediakan e-book tu dan bagi dengan harga yang cun, why not? Kan? Saya pun secara peribadi, saya kira ni satu bentuk idea yang baik juga sebenarnya. Dia one of kita nak majukan dua-dua side, nak menangkan dua-dua, buku fizikal dan buku e-book. Mungkin ini bagus untuk starting, maksudnya untuk pemula, untuk normalizekan orang mula membaca e-book jugalah. Mungkin orang yang tak biasa baca e-book ke arah baca e-book. So bagus sebab macam kami, saya ingat dalam penerbit USM sendiri pun kita ada, bila once kita terbitkan satu buku fizikal, kita akan terbitkan juga sebenarnya e-book. Itu atas sebab tu ni lah. Mungkin kita ada, kita pun dah bahas panjang sebelum ni pasal isu ada penggemar e-book, penggemar buku fizikal. Tak payah gaduh lah. Tak payah gaduh. Malah cerita lagi jadi cerita. Tapi lain lah. Di sana tu dia akan pulang balik. Boring. Lagi my Kindle lah apa. Saya macam tu lah, bagi saya itu idea yang bagus sebenarnya. Idea yang bagus. Okay, saya kira itu kot setakat ni soalan daripada audience. Okay, kita akan back pada Zain corak-corak ni. Sepanjang pembacaan Pak Di terhadap Zain ni, mungkin Pak Di rasa ada tak apa-apa bentuk kritikan Pak Di terhadap Zain ni, ataupun apa-apa bentuk persoalan yang Pak Di rasa nak tanya kepada penulis tu sendiri? Okay, kritikan dan soalan. Sebenarnya jujurnya kritikan tu ada lah. Sebab kita seronok nak sembang kan. Okay. Cuma kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya kepada penulis tu, dah tanya dah sebab ada number. Kita dah saya secara peribadi dah hantar mesej dah dekat Bampis, dah tanya dan dia pun dah explain. Dan kalau kritikan daripada segi typo, buku ni well crafted lah, kita boleh kata well crafted, tapi dia ada miss lah ada satu tempat tu lah typo, yang tu je lah. Dan nak kata tempat-tempat lain ada typo yang besar yang ubah makna semua tu tak kita give credit, kita give credit to the writer of design lah kan. Bampis punya soalan tu saya kita jawab. Okay, antara benda yang kita boleh sembang, okay, yang ni antara benda yang saya letak dalam kepala otak untuk cerita, dan kalau boleh nak address benda ni, dia tentang pembaca yang bertanya sebenarnya. Pembaca yang menanya soalan, ataupun kita tak kira lah kita baca jenis apa pun, kita bertanya soalan, tapi dia mungkin nampak macam tak ada kena-mengena dengan Zain ni, tapi cari soalan tu muka soalan 15. Okay. Tapi benda ni perlu kita bagi perhatian lah sebagai pembaca, ataupun as any individual yang kita sebut lah, yang kita nak jadi kan. Okay, contoh kita quote pada buku ni muka soal 15. Dia kata ni dekat dalam tajuk naratif dan siklus industri kandungan. Dia mula-mula lagi, kalau siapa-siapa yang ikut Bampis, dia akan quote benda ni. Quote ni adalah famous quote dia. Dia kata, seorang guru pernah menitipkan pesanan ini suatu waktu dahulu. Dia kata, sebuah karya yang tidak diperkatakan akan mati dan ditelan zaman. Boleh baca dekat dalam buku, dekat dalam Zain corak-coret muka surat 15. Okey, antara perbincangan perbincangan saya dengan Bampis, jangan risau, benda-benda yang confidential kita takkan dedah kat sini. Kita takkan dedah kat sini. Okey. Sebab dah ada request jangan sembang orang, kita buat fine. Kita takkan dedah kat sini, tapi tak apa. Dia nak bawa kepada pembaca yang bertanya soalan yang relevan. Okey. Sembang-sembang dengan Bampis, dengan Kak Ija, Wan ada kat sebelah aku, sembang-sembang, itu dia kata tak ada seorang pun pernah tanya. Dia kata tak ada seorang pun pernah tanya kod yang dia selalu duk sebut ni daripada siapa dan sebagainya. Okey, bukan nak bersetuju terus dengan dia, bukan nak bersetuju terus dengan Bampis kata tak ada kau orang tanya pasal benda ni semua. Dah. Dan sebab apa? Okey, sedap kita pembaca, penulis dan sebagainya, mungkin budaya bertanya tu kurang. Kita just dengar daripada orang, kita tak tanya balik. Ni daripada mana, sumber daripada mana dan sebagainya. Bukan nak suruh jadi wahabi dalam isu buku. Tak lah. Macam, nak sebut benda tu, saya relate dengan debate pagi tadi kan. Tak boleh. Dia macam mana nak kata, budaya bertanya tu tak ada masalah. Tapi, kenapa aku tak tanya soalan tu? Yang tu pun ada sebab. Ada pasal kenapa aku tak tanya. Sebab, bukan pasal quote tu main daripada Bampis. Bukan pasal quote tu Bampis kata main daripada guru dia. Tak. Bukan pasal tu.
Sebab kata-kata tu dia ada berat kebenaran ataupun kita kata amount of truth dekat dalam kata-kata tu. Betul lah. Kata-kata daripada guru Bampis tu dia kata uh, apa karya yang tidak diperkatakan akan mati dan ditelan zaman. Betul lah. Kalau macam orang tak sembang tentang buku kita sebagai seorang penulis, orang tak cerita, mungkin buku tu akan mati pada waktu tu. Kan? Mungkin karya tu dia akan mati dan berakhir pada waktu tu, tapi pada waktu akan datang bila orang mula bercerita balik, orang korek balik benda-benda yang ditulis. Misalnya macam apa Buya Hamka. Dia mungkin ada karya-karya dia yang tersembunyi, yang tak diterbitkan ke, macam baru-baru ni sembang pasal Syahna Ahmad dan sebagainya. Ada karya yang tenggelam, yang tak dibincangkan ataupun yang tak diterbitkan. Benda tu kita anggap mati. Betul lah. Kira yang tak diperkatakan, karya yang tak diperkatakan akan mati di telan zaman. Betul. Dia ada apa amount of truth dalam tu. So regardless of siapa yang cakap benda tu, bila aku dengar macam tu, aku macam dia logik di akal aku rasa macam, oh, benda ni betul. So macam aku tak tanya further question. Lain kalau Bampis tiba-tiba kata, apa, okey, kajian menunjukkan, ni Bampis tak kata lah, Bampis tak kata. Kajian menunjukkan siapa-siapa yang baca buku sehari 5 muka surat, dia akan sihat daripada penyakit pneumonia, misalnya. Tiba-tiba dia kata kajian menunjukkan. Dan benda tu, apa kena-mengena baca buku dengan sihat daripada pneumonia? So, bila benda tu main dalam kepala otak, kita fikir, satu kajian tu siapa yang kaji? Kajian mana? Publish kat mana? Lepas tu, yang kita kata, sembuh daripada pneumonia. Betul ke? Hang test macam mana? Sample size-nya macam mana? Benda tu, soalan-soalan tu dia akan keluar. Dia akan keluar daripada orang yang scientifically scientific mind oriented lah kita kata. Kita akan tanya soalan tu, ataupun contohlah tiba-tiba mana-mana punya orang kata, oh ni Nabi kata baca buku satu hari satu muka surat bebas daripada neraka misalnya. Nabi tak kata apa benda tu. So bila kita dengar, betul ke Nabi kata? Kita akan verify. So kenyataan yang dikeluarkan oleh seseorang, bila benda tu dia ada berat kebenaran dia di situ, aku takkan persoal lah benda tu. Kalau macam benda tu logik, mungkinlah sebab tu orang tak tanya soalan. Orang tak tanya soalan yang lebih lagi. Tapi kalau benda tu merapu, benda tu macam dia tak kena dekat logik kita, kita akan tanya soalan lah. So satu lagi, regardless of siapa yang kata benda tu, kalau benda tu dia kata benda tu betul, kita terima je lah sebagai satu kebenaran. Siapa kita nak petikaikan, oh dia ni macam ni, CA, CB dan sebagainya. So macam yang itulah antara benda yang kita boleh sembang lebih lanjut lagi daripada quote daripada dalam buku ni. Dan quote tu famous oleh Bampis kita. Yang tu je kot. Quote tu famous sampai kita kadang-kadang rasa benda tu adalah trademark. Ya, betul. Sampai ada yang space job buat apa, okey, Bampis kata macam ni, macam boleh lah nak letak kat apa dinding sekolah. Dinding MDash lah. Okey, ni Bampis ni kita tanya. Okey, penulis tanya, kenapa Saudara Talha memilih untuk mendesain coret-coret malam ini? Sebab kami dibayar oleh Bampis. Tak ada gurau. Okey, kenapa? Sebab nak jawapan jujur kan? Dia macam mana? Sebab aku balik-balik daripada PBKL tu, aku fikir balik, aku nak kena baca juga buah tangan yang kita dapat waktu PBKL. Lepas tu antara buah tangan yang paling ringan lah kot. Sebab dia nipis kan. Nipis, macam kita boleh buat bacaan santai di rumah. Sebab cuba nak amalkan waktu malam tu, duduk dengan wife, dengan anak. Ada masa dalam 20 minit ke, waktu budak kecil tu tengah main, bos kita tengah main, ambil buku yang ringan, kita pegang dan kita boleh baca, kita boleh fokus untuk baca benda tu, dan ada manfaat yang kita boleh kutip daripada buku tersebut. So itu antara reason kenapa pilih Zain tu lah untuk baca. Dan di bedah malam ni sebab kita relate balik dengan M-Dash tu sendiri adalah tentang penerbit USM, terbitan dan sebagainya. So rasa isu-isu tentang industri yang diketengahkan dekat dalam Zain ni sesuai dalam kita nak bawa ke M-Dash ni, dekat tempat M-Dash ni, dan sesuai untuk Bu Surgeon sebagai buah mula. Tu macam tu jawapan jujur daripada aku. Aku jawab lah. So begitulah jawapan dia, Hafiz. Kata buku ni antara yang sangat simple dan mudah lah. Boleh kata satu malam pun boleh habis.
Boleh kalau tak ada anak kalau ada anak cerita lain lah. Okey, baik. Ada lagi soalan daripada Abang MJ. Kat bawah sekali Teresa. Nombor 3 kot. Ni. Panjang soalan Abang MJ. Sebagai sebuah Zain dari aktivis komuniti buku yang sangat besar namanya, kena highlight tu. Apa ibrah yang boleh kita golongan pembaca ambil untuk mengimarahkan lagi budaya membaca dan meraihkan bicara buku dalam masyarakat? Okay. Nak bagi apa? Disclaimer komuniti buku yang sangat besar namanya ni. Okay. Siapa dia? Tak tahu lah. Mungkin Abang MJ masukkan orang lain. Aku tak mau perasan kat sini kan. Tapi tak apa. Sebab sembang kat sini, okay. Apa benda? Okay, sembang sini habis sini. Apa ibrah yang boleh kita ambil untuk mengimarahkan lagi budaya membaca dan meraihkan bicara buku dalam masyarakat? Okay. Ibrah dia sebenarnya sekarang ni orang berbincang tentang buku. Orang bincang tentang buku, orang menulis tentang buku dan kita sembang tentang industri buku. Orang concern ataupun people are concerned about this so-called book industry. Sebab ada spark ataupun kita kata ada bibit-bibit dalam masyarakat ni yang kata kita kena berhenti jadi bodoh. Kita kena baca, cari ilmu dan kita kena promosikan lagi benda-benda ni semua. Helaian-helaian yang berterbangan, lembaran-lembaran yang ada ni kita kena promosikan. Kita kena ambil manfaat yang ada daripada benda-benda ni semua. Kesedaran tu ada. Nak baca tu ada. Orang nak baca tu ada. Mungkin tak tahu nak mula macam mana. So, kita sebagai pembicara buku ni ataupun booktuber ke apa ke benda lah pun yang kita associate diri kita dengan benda tu, kita kena buat kerja. Kita kena macam benda yang aku sebut dulu-dulu lah. Kita tak cukup untuk menayang sekadar rock semata-mata. Kita kena bawa perbincangan, isi. Kita kena bawa, bukan sekadar nak membicarakan tentang buku tu saja. Kita kena bawa bicara tentang buku secara kritis. Lebih analytical. Even benda-benda yang seringkas Zain. Mungkin lah. Seringkas Zain. Walaupun benda-benda dekat dalam ni bukanlah benda yang ringan sangat. Dan kita walaupun benda tu sekadar Zain, tak suka lah guna perkataan sekadar Zain. Tak. Walaupun benda tu dalam Zain, kita sembang dan kita bagikan analytical point of view, kita bagi critical point of view dalam benda tu. Kalau macam benda yang kita rasa macam aku tak setuju kot. Beranikan diri untuk kata tak setuju. So macam sekarang ni orang dah ada spark untuk baca buku, fine. Kita gemburkan lagi benda tu. Lepas tu kita bawa kepada bicara buku. Mungkin bukan semua orang berbicara melalui video. Mungkin ada orang yang menulis, promote dan sebagainya. Ada buat gambar ke dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita kena bawa kepada satu lagi level. Membaca dan bertanya soalan yang proper untuk buku-buku tu. Menganalisa, bagi critical point of view bila kita baca buku dan sebagainya. Dan benda tu kita kena suburkanlah dalam kalangan masyarakat kita yang membaca dan juga mungkin kot kita libatkan penulis dan orang-orang lain yang terlibat dengan komuniti yang sama kot, insyaAllah. Saya ambil sedikit point daripada Pak Di tadi berkaitan dengan walaupun ia Zain yang kita faham adalah ringkas, tapi saya mengira kita tak boleh nak terlalu judge sebagai kata walaupun dia nipis, dia kecil, dia tak setebal, tapi dia tak boleh bagi banyak input yang ni. Sekiranya kalau kita rasa penulis tu seorang yang pandai melengkapkan penulisan dia ataupun input konten yang bagus, yang baik untuk dikongsikan kepada masyarakat, walaupun ia Zain hanya 40 muka surat, cukup boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Cukup besar, betul. Okey, ni ada sedikit jawapan daripada Bang Pis kot. Okey, jawapan Talha itu antara sebab kenapa saya terbitkan dalam bentuk Zain berbanding kumpul lebih banyak esei saya dan jadikan ia sebagai buku. UNESCO menggariskan sebuah buku setidak-tidaknya 49 halaman, tidak termasuk sampul kulit disebabkan tidak termasuk sampul kulit titik. Okey, itu disebabkan coret-coret 40 halaman saya buat keputusan terbitkan ia sebagai Zain. So itu sedikit penjelasan daripada penulis sendirilah berkaitan dengan kenapa Zain tu dan apa itu intipati, perbezaan antara dengan buku lah. Seperti yang ini satu lagi, seperti yang sudah dijawab Saudara Nazi juga, buku Zain yang ada ISBN dan PDP nanti perlu serahkan 5 naskah ke Perpustakaan Negara Malaysia. Itu syarat wajib lah saya kira. Dan ilmu tu pun saya dapat daripada Bang Pis. Yes. Ya. Belajar kami tumpah manfaat. Respect. Okey, saya kira ni kita dah sampai ke hujung-hujung perbincangan lah.
Kita akan tamatkan maybe dalam 5 minit ke 10 minit lagi. Mungkin saya kira Pak Di boleh buat satu kesimpulan yang boleh kita share kepada penonton kita pada hari ini. Kita masih konsisten lah. Walaupun tak ramai, tapi saya nampak tadi konsisten ada 10 ke 8 orang tu memang konsisten menonton. So Alhamdulillah, kita syukurlah benda ni pun kita agak last minute juga agak ad hoc. So kami berterima kasih pada penonton-penonton yang still konsisten menonton siaran langsung pada malam ni. Jadi dengan ini saya ingin berikan kepada Pak Di untuk buat satu kesimpulan ataupun mungkin kita galakkan orang mendapatkan Zain ni dekat mana dan sebagainya, itu boleh ceritakan. Okey, baik. Sebelum pergi ke konklusi lah, sebab rasa macam ada benda satu lagi lah kot. Okey, satu lagi. Benda yang bagi kesan bila saya baca Zain ni adalah tentang menulis yang menyembuhkan lah. Kiranya muka surat 19, 20 Bampis menyentuh tentang menulis itu menyembuhkan. Kita tengok dekat dalam Zain ni sendiri. Baca sikit quote dia muka surat 19. Dia kata, setiap orang mahu suara yang didengari, sama ada dalam keadaan penuh sedar ataupun dalam keadaan menafikannya. Segala hal yang bersarang, idea yang mencurah-curah di lebuh raya yang bersimpang siur dalam kepala, jika dibiarkan pasti membebankan seluruh jiwa raga. Misalnya kita punyai terlalu banyak kerja tetapi sekiranya tidak disusun apatah lagi diterjemahkan dalam bentuk jadual yang ditulis atau dicetak, pasti ada kerja atau perkara yang terlepas pandang. Menulis yang menyembuhkan ni, menulis itu menyembuhkan. Artikel ni antara benda yang bagi kesan yang besar pada diri saya sebab relate balik dengan zaman belajar dulu, waktu zaman muda-muda kan, belajar dulu, kira macam mana tendensi ataupun kecenderungan untuk menjadi untuk jadi keyboard warrior lah. Kita kata tendensi untuk trigger tendensi untuk jadi keyboard warrior ni agak tinggi lah. Bila bebai aku kira nak tulis status, aku nak bagi orang satu sakit hati, aku nak bagi tahu, tapi bila orang tanya cakap kat siapa, aku cakap umum misalan. Macam tu tendensi. So antara cara nak mengurangkan, bukanlah kata aku sembuh sepenuhnya dah, tapi cara nak mengurangkan adalah dengan bila bebai rasa nak trigger, buka Microsoft Word, buh keyboard tang tu, type. Tekan tulis apa yang aku nak cakap dan sebagainya. Bukanlah tulis makin carut dah. Tulis. Kita nak kritik, kita nak cakap apa semua, tulis. Mungkin tulis tutup dulu, tidur. Esok pagi bangkit tengok balik, ataupun bila-bila ke free buka balik, baca balik. Benda apa aku tulis ni? Tulis tengok balik. Oh, okey, aku tulis luahan rasa di situ. Kadang-kadang kritikan tu relevan. Kalau takkan publish hikayat Syaitan Gagap yang penulisan pertama daripada Buku Sejen. Hikayat Syaitan Gagap tu menghimpulkan artikel-artikel, banyaklah juga kat situ, banyak isu juga yang disentuh. Dan juga bila tension, bila buat PRP itu, Provisionally Registered Pharmacy, waktu latihan awal sebagai seorang farmasis, tension, geram, bila dah lepas, bila dah macam mana kita kata, lepas lulus PRP tu, satu hari diperuntukkan dekat dalam bilik, tulis himpunan pengalaman tu, yang tension punya lama tu, bukan aku tulis sikit-sikit, aku tulis hari tu tulis buat dalam blog. Kira artikel tu dia, kalau siapa-siapa yang ada hikayat Syaitan Gagap, dia ada di artikel last kali cerita tentang pegawai mulia. So macam bila baca buku ni, bila baca Zain ni, cerita pasal penulis yang menulis yang menyembuhkan dan sebagainya, dan baca pula quote dalam muka surat 20, dia kata muka surat 21, dia kata ada kepuasan yang tak dapat digambarkan bila dapat mengekspresikan diri dalam bentuk penulisan, dan sungguh ia merupakan satu proses yang mampu menyembuhkan jiwa. Ini sangat terkesan. Saya sangat terkesan dengan benda ni. Saya rasa macam, dan saya PM dekat Bampis lah, bagi tahu kata sangat-sangat setuju lah dengan bila disebut menulis itu menyembuhkan, sebab setidak-tidaknya macam mana nak kata, tendensi untuk jadi keyboard warrior tu kita dapat kurangkan, dan akhirnya boleh keluar satu buku. Walaupun yalah kita boleh pertikaikan kualiti buku tu sebab tulis pada waktu tengah trigger dan sebagainya, tapi kita boleh hasilkan buku. Dan jangan takut untuk menulis lah. Kalau macam kita ada satu luahan rasa ataupun benda yang kita pendam, pengalaman kita yang berharga dan sebagainya, sebagai satu bentuk pembebasan. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kalam kita yang kita letak dekat dalam kepala otak kita tu, dia terkurung untuk sekian lama. Dia terkurung lama dan kita tak luahkan, kita tak tahu nak abang kat siapa dan sebagainya. Dan jangan pandang enteng lah. Kadang-kadang
usaha kita menaik tu. Aku sangat-sangat suka bila dengar bunyi keyboard. Tak tu. Bila macam kita geram, kita boleh rasa tangan jari jemari kita menari di atas keyboard tu, dan kita boleh rasa lontaran emosi kita, lontaran aku geram kat sini apa semua dengan cara kita type tu. Benda tu sebenarnya dia meluahkan dan dia boleh menyembuhkan sikit sebanyak. So macam kalau nak conclude, Zain ni antara buku yang ataupun kita kata penulisan yang kita patut luangkan masa kita untuk membaca benda ni, dan dia ditulis oleh orang yang dia tulis serius benda ni. Dia ambil serius tentang benda-benda tentang industri buku, dan dia tulis daripada pengalaman dia, dan dia bukan sekadar menulis dan sebagainya, dia tulis dengan penuh, kita kata proper cara dia tulis tu dan sebagainya. Jadi macam spend masa kita baca 40 muka surat ni, mana nak tahu ada lagi ramai orang yang boleh menulis dengan lebih baik yang akan lahir daripada Zain yang kita kata 40 muka surat ni. Itu mungkin konklusi kot, insyaAllah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Di. Itulah, saya pun terkesan juga sebenarnya berkaitan dengan menulis itu menyembuhkan. Betul lah Pak Di, dari kata kuat, menulis itu menyembuhkan. Dia satu proses healing lah, kita kata. Healing. Sekiranya kita rasa, mungkin ini sebagai satu tips kot, walaupun Pak Di tak suka menyebut perkataan tips. Tapi ini mungkin satu benda yang boleh kita try apply lah. Mungkin orang yang tak pernah, macam saya sendiri pun, saya tak pernah lagi buat habit tu untuk maksudnya menulis bila mana kita rasa benda tu ada dalam kepala. Mungkin sometimes kita rasa benda tu berkesan ke, akan maksudnya lepas kita menulis tak akan betul ke dia akan membebaskan. So kita belum cuba, belum tahu. So kena try. Okay, baik, itu sekadar kesimpulan akhir, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Di sendiri atas kesudian untuk mengadakan sesi live Facebook bedah Zain lah sepatutnya lah. Bedah Zain coret-coret yang dituliskan oleh saudara Hafiz Latif ataupun lebih dikenali sebagai Bampis. Terima kasih juga kepada MDash. Terima. Ya, untuk yang menonton, untuk makluman, kami sekarang ni bersiaran langsung di MDash Bookstore yang dibawahi oleh penerbit USM, di mana kat sini kita operasi MDash Bookstore ni setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 10 pagi hingga 3 petang, menghidangkan kepada anda, kepada peminat-peminat buku ilmiah untuk hadir mendapatkan buku-buku terbitan USM sendiri dan juga buku-buku terbitan universiti lain yang terdapat di Malaysia. Jadi saya kira ada lagi ke soalan tadi? Tak ada kot. Komennya lah. Ada baca cak Redman Studio tu tadi? Ada. Mantap, terus lakukan perkara yang bermanfaat. InsyaAllah, terima kasih kerana sudi hadir dalam dalam sesi live ni. Jadi insyaAllah itulah kot. Kalau kata nak dapatkan buku Zain ni, boleh terus direct contact dengan Bampis lah di Facebook dia tu, kira Hafiz Latif, tu dapatkan Zain yang dihasilkan, yang dilaunchkan pada PBAKL. Jadi dengan ini sekali lagi saya ingin menutup kita punya perbincangan ini dengan harapan yang besar supaya perbincangan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kami di Book Surgeon. Analyze, Scrutinize, Criticize. Selamat malam.